Modern Indonesia from the Development of its Literary Thoughts. Kami mengundang Pak Ayu Tami dan Mas Esha Teka Putra untuk bergabung bersama kami. Selain itu, kami juga mengundang moderator dan penulis Mbak Dianita Kusuma untuk memulai talk show. Talk show ini juga akan dibantu oleh Aiden Ustaz yang akan menerjemahkan diskusi ini. Nous passons maintenant à la deuxième activité, un talk show avec Madame Ayu Tami et Monsieur Esha Teka Putra sur le thème Modern Indonesia from the Development of its Literary Thoughts. Nous invitons Madame Ayu Tami et Monsieur Esha Teka Putra à se joindre à nous, ainsi que Madame Dianita Kusuma, notre animatrice et écrivaine, pour débuter ce talk show. Nous invitons également Aydin pour traduire et interpréter ce talk show. Merci beaucoup. Selamat siang, Ibu dan Bapak, teman-teman semuanya. Bonjour à tout le monde. Senang sekali kami bisa hadir di kampus Universitas La Rochelle pada hari ini bertepatan dengan pelaksanaan Indo-Week pada hari ini juga. Nous sommes très heureux d'avoir été accueillis par l'Université de La Rochelle aujourd'hui pour la semaine de l'Indo-Week. Dan tadi mungkin salah satu yang paling menarik adalah ada suguhan Indomie di warung Indonesia. Yang itu memang salah satu hal yang cukup khas dan kebudayaan Indonesia, dan itu menyimbolkan bagaimana kita hari ini saling berbicara, saling bertukar budaya. On a été très heureux de voir qu'il y avait l'Indomie aujourd'hui dans vos stands. Et donc ça va être l'occasion de pouvoir échanger maintenant sur la culture et littérature indonésienne. Dan berbicara tentang kebudayaan rasanya susah jika kita tidak membahas tentang salah satu elemen budaya, yaitu sastra. Et parler de la culture indonésienne, notamment de la littérature, est quelque chose d'assez complexe. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas tentang Ali Akbar Nafis atau A.A. Nafis, salah satu penulis besar dan berpengaruh dalam sejarah dan perkembangan sastra Indonesia. Et aujourd'hui, nous allons parler de A.A. Nafis, l'un des écrivains les plus importants de la littérature indonésienne. Saya, Dianita Kusuma Pertiwi, akan memoderasi diskusi kita pada hari ini yang bertajuk Modern Indonesia from the Development of its Literary Thought bersama Esha Teka Putra dan Ayu Tami. Je suis Kusuma Putri et je vais parler avec Esha Teka Putra et Monsieur Ayu Tami, Madame Ayu Tami, de la littérature indonésienne. Mungkin sedikit konteks untuk teman-teman audiens di sini. Jadi mengapa kita berhadir di sini adalah karena penetapan 100 tahun A.A. Nafis sebagai peringatan internasional melalui sidang UNESCO ke-42 pada penghujung tahun lalu. Alors aujourd'hui nous allons parler il s'agit en fait du 100e anniversaire de l'écrivain A.A. Nafis et l'UNESCO a célébré la 42e fois son anniversaire. Dan penetapan tersebut telah memantik sebuah semangat baru untuk kami di Indonesia untuk mengingat kembali sosok Nafis dan membaca kembali karya-karyanya. Penetapan UNESCO tadi memantik semangat baru bagi Indonesia untuk membaca kembali karyanya dan mengingat sosok A.A. Nafis. Alors hier il y a eu en fait une conférence organisée par l'UNESCO sur A.A. Nafis. Voilà. Dan kemudian kemarin kami juga sudah melaksanakan diskusi terkait A.A. Nafis yang akan dilanjutkan juga pada hari ini di kampus La Rochelle.
Et aujourd'hui, nous allons continuer de parler de Anafis à La Rochelle. Dan karena pembicara hari ini keduanya merupakan penulis, merupakan sastrawan, jadi kita mungkin akan membahas terkait naskah sastra Indonesia di mana Nafis berada. Alors, et comme nous accueillons aujourd'hui deux écrivains, donc Ayub Tami et Elsa Putra, nous allons du coup parler de la littérature et de la littérature de roman, notamment de Anafis. Saya akan mulai menyampaikan pertanyaan kepada dua narasumber di sini. Je vais commencer à poser la première question. Yang pertama terkait sejauh mana teman-teman di sini, Mbak Ayu dan juga Mas Esa, karya apa saja yang sudah dibaca, karya Nafis yang sudah dibaca, dan kesan apa yang diperoleh dari karya-karya Nafis. Barangkali kesan yang tidak diperoleh dari penulis lain yang sezaman ataupun sesama orang Minangkabau. Alors la première question que je vais poser aux deux écrivains, c'est quels sont les ouvrages et les œuvres de Anafis que vous avez lus, qui vous ont plu, et y a-t-il d'autres écrivains qui vous ont notamment marqué? Selamat siang teman-teman semua. Bonjour à tous. Saya datang dari tradisi dan kebudayaan yang sama dengan Anafis gitu. Je viens exactement de la même région que Anafis et du coup j'ai les mêmes traditions et la même culture que Anafis. Saya dan Anafis kami datang dari provinsi Sumatera Barat yang latar kebudayaannya adalah latar kebudayaan Minangkabau. Donc nous avons tous les deux la culture Minangkabau, donc de l'ouest de l'île de Sumatra. Nafis banyak menulis dengan menggunakan konteks kebudayaan Minangkabau, tetapi dia berbicara tentang hal-hal yang sangat menurut saya sangat universal. Donc Anafis a écrit de nombreux ouvrages et a été inspiré par sa culture donc, de Minangkabau, mais elle peut atteindre en fait, c'est quelque chose quand même d'universel qui est raconté par Anafis. Bagi Nafis sendiri menulis adalah perjuangan intelektual. Karya sastra yang ditulis Nafis baik dalam bentuk novel, cerita pendek, merupakan sikap dan pandangan Nafis atas peristiwa yang dia alami sehari-hari dan peristiwa yang dia lihat sehari-hari di lingkungan masyarakat sekitarnya. Donc Anafis a écrit beaucoup de romans, de petites nouvelles aussi, et il s'agit de choses qui ont vraiment impacté Alors, ça a impacté vraiment la culture et la société indonésienne vraiment à l'échelle nationale et internationale. Ya mungkin satu hal yang terbaik dari karya-karya Nafis menurut saya adalah bagaimana dia menggarap peristiwa-peristiwa kehidupan sehari itu di lingkungan masyarakatnya itu dengan bentuk yang dengan sifat yang sangat satir menurut saya gitu. Ah d'accord. Avec énormément de satire en fait dans ses écritures, il a vraiment impacté la vie sociale des Indonésiens. Terima kasih, selamat siang juga. Bonjour à tous. Saya mulai berkenalan dengan karya Alik Akbar Nafis ketika saya di sekolah menengah pertama, dan itu adalah masa yang sama ketika saya mulai belajar sejarah revolusi Prancis. Alors elle a lu Anafis quand elle était déjà à l'école et quand elle a commencé à apprendre la littérature aussi française. Jadi saya mulai mengingat nama Nafis bersama-sama mengingat nama-nama seperti Robespierre, Danton, Marat, dan lain-lain. Donc quand elle pense à Anafis, elle se rappelle aussi de Robespierre et de plusieurs aussi écrivains littéraires indonésiens. Français, Kalau Marat buat saya adalah gambar seorang laki-laki yang mati dengan tenang
quand elle pense à Anafis, elle se rappelle de lui comme quelqu'un qui est mort avec, comment je peux dire, avec en paix, mort en paix. Et par contre, il a écrit un livre. The collapse of our mosque. Robohnya Collapse, surau kami. donc la mort des mosquées et la nouvelle de la littérature. Robohnya surau kami adalah satu cerita pendek dari Nafis yang dikatakan sebagai kontroversial. Beberapa orang mengatakan cerita ini menghina masyarakat Islam, tetapi saya kira tidak. Alors c'est une petite histoire qui a fait polémique en Indonésie, notamment car ça a impacté la société musulmane en Indonésie. Donc il y a eu une polémique. Tetapi saya kira tidak, karena terbukti bahwa karya itu diajarkan pada anak sekolah. Mais d'après elle, non, parce que c'est quelque chose qui a aussi été appris à l'école. Jadi karya pertama Nafis yang saya baca adalah Robohnya Surau Kami. Dan waktu itu saya datang dari masyarakat yang sangat berbeda dari Nafis dan Esha. Saya adalah anak dari kota besar. Et donc moi j'ai eu une vie totalement différente de Anafis parce que j'ai grandi et vécu dans une grande ville. Sehingga saya tidak segera tersentuh oleh cerita Robohnya Surau Kami karena cerita itu mengenai sebuah desa. Donc moi je ne me sentais pas concerné vraiment par cette histoire car c'était quelque chose qui parlait beaucoup de quelque chose qui se passait dans les villages plus que dans les villes. Donc elle se sentait moins concernée. Tapi setelah saya menjadi dewasa dan membaca karya-karya Nafis yang lain, saya menemukan hal-hal yang menarik. Dan kalau saya ditanya karya Nafis yang mana yang saya suka, mungkin saya tidak ingat judulnya, tetapi saya ingat image dan cerita peristiwa-peristiwa di dalam cerita itu. Donc en fait c'est en grandissant que je me suis vraiment intéressé à Nafis et que j'ai pu un peu comprendre le concept et les choses que Nafis écrit. Antara lain adalah cerita mengenai hari setelah mati, di mana Marilyn Monroe bertemu dengan penyair Indonesia Khairil Anwar. Okay. Donc en fait il a écrit des satires comme comment Marilyn Monroe a pu rencontrer une célèbre personne indonésienne après la mort. Kemudian ada lagi satu cerita yang buat saya menarik mengenai kota Padang, saya kira, di mana ada seorang perempuan yang pergi ke kota besar dari desa, kemudian dia mungkin menjadi semacam seorang escort, tapi dia kembali ke kampung halaman menjadi perempuan yang lebih modern. Dan ada sedikit konflik di desa itu, tetapi saya sangat suka pada sikap Nafis yang tidak menghakimi. Alors elle se rappelle aussi d'une histoire écrite par Nafis d'une femme qui a quitté son village, qui est partie du coup dans une grande ville et qui est devenue escorte et qui est retournée dans son village et qui ceci a créé en fait des conflits au sein du village. Et ce qu'elle aime, c'est qu'à travers l'écriture de Nafis, il n'y avait aucun jugement pour parler de cette femme-là ou du conflit qui s'est déroulé dans ce village. Yang menarik sesungguhnya adalah Nafis seperti Esha datang dari suatu masyarakat yang penuh dengan tegangan atau tension. Karena masyarakat ini secara tradisional matriarkal, tetapi dia punya pengaruh Islam yang kuat dan dia punya pengaruh modernitas Barat yang kuat juga. Jadi ada tiga elemen yang membuat masyarakat ini punya ketegangan tinggi. Alors ce qui est intéressant, donc, dans cette région, en fait, c'est une région matriarcale, mais où l'islam est très ancré et de manière très forte. Et en même temps, il y a beaucoup d'importations venues de l'Ouest. Donc ça fait vraiment trois
si on peut dire, conflit au sein de cette communauté. Dan Nafis menulis dengan cara yang satiris, humoris, mengambil jarak dengan persoalan, dan dia melakukan kritik sosial tentang tegangan-tegangan itu. Et Anafis a fait une critique sociale en fait, mais en faisant des œuvres satiriques et humoristiques. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya akan saya sampaikan kepada Esa Tegara. Bagi kami, tadi disampaikan oleh Bayu juga yang bersekolah di Jawa, pertemuan dengan Anafis adalah dengan cerpen Robohnya Surau Kami. Lalu bagaimana dengan Esa sendiri yang seorang Minangkabau? Apakah pertemuannya dengan karya lain atau barangkali Nafisnya dibicarakan di masyarakat? Pour nous qui avons étudié à Java, notre rencontre avec Anafis a été la nouvelle Robohnya Surau Kami, donc le premier que je vous ai parlé tout à l'heure. Qu'en est-il pour vos amis de Sumatra? Et quelle était la rencontre, en fait, la première rencontre avec Anafis pour les Saya pikir teman-teman di sini bisa sambil searching mungkin untuk istilah-istilah yang mungkin agak sedikit seperti tadi Minangkabau tadi. Si vous voulez en savoir plus sur les Minang, n'hésitez pas à chercher sur internet, sur cette culture. Selain karya sastra mungkin ya dari selain karya sastra dan selain karya-karya sastra Nafis itu salah satu buku yang menurut saya terbaik itu adalah buku teks dia yang judulnya Alam Terkambang Jadi Guru. Donc parmi les livres de Anafis, il y avait aussi le livre Alam Terkambang Jadi Guru. Alam Terkambang Jadi Guru. Alam Terkambang Jadi Guru, donc la nature et votre enseignant. Ini buku yang sangat bagus sekali, bercerita tentang sejarah dan filosofi masyarakat Minangkabau. Donc c'est un livre très intéressant car elle reflète énormément la philosophie Minang. Buku ini menceritakan tentang imajinasi masyarakat Minangkabau, bagaimana mereka membayangkan batas wilayah kebudayaan mereka itu berbeda sekali dengan batas wilayah yang ditentukan oleh negara seperti Sumatera Barat. Donc ce livre reflète en fait énormément la manière de penser des Minang par rapport en fait au reste de l'Indonésie. Ya, buku ini juga dipakai oleh teman-teman di studi keilmuan seperti arsitektur gitu, karena juga memuat tentang bagaimana struktur rumah adat Sumatera Barat atau Minangkabau itu. Donc on peut même retrouver ça en fait dans la structure, cette manière de penser un peu, dans l'architecture des maisons Minang qui ont une sorte de toit, ils appellent ça de buff, donc ça fait comme des normes sur la maison. Ya, juga dipakai, dan buku ini juga dipakai oleh banyak sekali teman-teman dalam disiplin ilmu yang berbeda, seperti misalnya seni rupa gitu, karena memuat tentang ukiran-ukiran, dan juga dipakai oleh disiplin sastra gitu, karena menceritakan tentang folklore yang ada di Minangkabau atau Sumatera Barat. En fait, il s'agit les histoires qui sont racontées représentent aussi chez les Minang beaucoup de folklore, folklore Minang. Voilà. Jadi saya pikir buku Alam Terkambang Jadi Guru ini adalah salah satu masterpiece dia gitu, selain karya-karya sastra dia. Donc parmi toutes ces autres œuvres, on peut dire que ce livre-là est une œuvre, une masterpiece.
Un chef-d'œuvre, pardon. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya kepada Ayu kami. Salah satu misi yang kita bawa dalam peringatan 100 tahun Anafis ini di tingkat internasional adalah menjadikan Anafis sebagai pintu masuk untuk mengenal sastra Indonesia. Itu kenapa kemudian kami juga menerbitkan terjemahan 9 cerpen pilihan Nafis ke dalam bahasa Perancis sebagai cenderamata kepada para peserta. Nah, menurut Bayu sendiri, sejauh mana sebenarnya karya-karya Nafis mampu membawa publik internasional mengenal lebih jauh tentang sastra Indonesia? Donc j'ai une question pour Ayu Tami. D'après toi, d'après vous, comment ces œuvres, les œuvres d'Anafis qui représentent une littérature maintenant assez internationale, peuvent intéresser et impacter la littérature française? Tentu saja sastra Indonesia tidak bisa dilihat hanya dengan satu pengarang, tapi harus beberapa pengarang. Tapi kan tidak mungkin kita berbicara mengenai banyak pengarang pada saat ini. Alors, comment Anafis peut être une porte d'entrée pour la littérature en fait, en France, comment ça peut être une porte d'entrée pour la littérature indonésienne? Saya kira Anafis bisa dibandingkan bersama dengan, kita bagus untuk melihat sastra Indonesia dengan membandingkan Nafis, kemudian juga pengarang Indonesia lain yang terkenal di dunia, antara lain Pramudia Anantatur dan Sitor Situmorang. Donc il y a aussi d'autres écrivains qui sont très importants dans la littérature indonésienne et qui peuvent être une porte d'entrée pour la littérature indonésienne. Donc il y a Pramudia Anantatur dan Sitor Situmorang. Sinon Situmorang. Satu hal, sastra Indonesia itu bertumbuh, sastra Indonesia modern bertumbuh bersama-sama akhir masa kolonialisme. Donc la littérature indonésienne a commencé vraiment à se développer après la fin du colonialisme, après le colonialisme. Karena orang Indonesia ketika itu mulai menyadari dirinya di bawah jajahan dan mereka mau merdeka. Jadi sastra Indonesia itu punya motivasi untuk emansipasi dan freedom, ya, memerdekakan diri sangat kuat di dalam sastra Indonesia. Car à cette époque-là, il y avait une envie pour les Indonésiens d'indépendance, et donc la littérature a permis aussi ça. En fait. Tetapi sastra Indonesia juga berada di dalam sebuah dilema untuk menjadi universal atau berhubungan dengan dunia internasional atau berbicara pada masyarakatnya sendiri. Mais le plus grand challenge pour la littérature indonésienne a été en fait de devenir universel et aussi de parler au peuple indonésien directement aussi. Jadi sastra Indonesia itu berada dalam dilema antara menerima pengaruh dari luar sama menggali dari dalam sendiri, ya. Dan di sini kita bisa melihat tiga pengarang ini punya posisi yang berbeda-beda. Donc on peut dire que dans la littérature indonésienne, il y a des choses qui sont venues de l'étranger, de l'extérieur, tout comme des choses venues aussi directement de l'Indonésie. Yang pertama Pramudia, itu adalah orang, saya kira nama pengarang yang paling terkenal di luar dari Indonesia itu Pramudia. Pramudia sangat kritis kepada kolonialisme. Donc l'un des écrivains les plus connus d'Indonésie à l'étranger, c'est Pramudia, et qui a été vraiment très critique sur le colonialisme en Indonésie. Sitor Situmorang, dia lebih ambigu. Sitor Situmorang dia ambigu pada kolonialisme, tapi dia menghasilkan karya-karya puisi yang sangat bagus sekali, yang bercerita tentang banyak pengaruh Eropa kepada dirinya. Sitor Situmorang. Sitor Situmorang, le troisième écrivain, du coup, a été plus ambigu par rapport au colonialisme, mais il a écrit de très belles poésies en rapport avec sa vie durant le colonialisme. Ya, Sitor Situmorang adalah pecinta Arthur Rimbaud, siapa lagi beberapa pengarang penyair
Prancis banyak sekali dia dipengaruhi. D'accord, il s'est inspiré d'Arthur Rimbaud et de plusieurs écrivains aussi français. Nah, Nafis mengambil jalan yang berbeda. Nafis sama sekali nyaris tidak berbicara mengenai dunia kosmopolitan. Nafis memusatkan cerita-cerita pendeknya pada dunia Minangkabau, dunia lokalnya. Alors que Nafis était vraiment focalisé sur en fait plus l'aspect Minang et la culture Minangkabau. C'est ça. Tapi di sini kita bisa melihat dilema paling besar di dalam kesusastraan Indonesia antara lain adalah menjadi seperti dunia atau menjadi kosmopolitan atau menjadi melawan kosmopolitanisme. Donc en fait, la chose la plus difficile pour la littérature indonésienne, c'est vraiment de devenir plus cosmopolite et universelle dans le monde. Ini sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Ayu kami tadi yang terkait kosmopolitanisme. Bagaimana kemudian Bang Esa membaca tadi bagaimana robohnya surau kami yang dia menggunakan latar di Sumatera Barat dengan tradisi surau, tapi sebenarnya membahas tentang sikap beragama yang itu sifatnya lebih global dan memiliki relevansi yang cukup panjang. Seperti apa pandangan Bang Esa dan apakah itu dalam kaitannya penulis yang lain sezaman dengan Nafis? Saya pikir tadi sudah dikatakan Bayu ya. Satu hal lagi yang menurut saya terbaik dari karya Nafis itu sebenarnya dia tidak memberikan kebebasan berpikir kepada pembacanya. C'est vraiment le fait d'avoir impacté la manière de penser des lecteurs. Selain cerpen robohnya surau kami itu salah satu cerpen terbaik menurut saya dari banyak cerpen Nafis itu judulnya itu Datang dan Perginya. L'une des nouvelles de Nafis les plus importantes, c'est Datang de Camilla, donc arriver et aller, en fait, c'est l'intitulé du titre de son livre, de sa nouvelle. Iya, ini terkait juga dengan apa yang dikatakan Mbak Ayu tadi dengan kosmopolitanisme tadi yang dibilang Mbak Ayu. Ini cerita tentang seorang satu keluarga suami istri yang mempunyai dua anak, lalu mereka berpisah. Donc il s'agit de l'histoire d'un couple qui a 2 enfants et qui après divorce. Suami membawa anak laki-lakinya pergi dari kampung ke saya pikir ke Jakarta. Donc son mari est parti avec son enfant à Jakarta. Sementara si istri tinggal dengan anak perempuannya. Alors que sa femme a vécu en fait avec sa fille. Elle est restée dans le Iya. Antara si istri dan si suami ini tidak mengenalkan anak perempuan dan anak laki-lakinya sampai suatu saat ketika dewasa gitu, ternyata anak perempuannya ini ingin menikah dengan anak laki-lakinya karena mereka tidak tahu mereka bersaudara gitu. Donc dans cette histoire en fait les deux frères et sœurs ne se connaissaient pas et jusqu'au jour où ils se sont mariés ensemble sans savoir qu'ils étaient frères et sœurs. Iya, ini terkait juga dengan konteks mungkin di Islam atau di banyak agama mengenal konteks dosa gitu. Il s'agit de quelque chose de très grave en islam de faire ce genre de choses. Jadi ketika si suami tadi pulang dan mengatakan bahwa
mereka adalah bersaudara, mereka tidak boleh menikah, tapi si istri malahan melarang gitu. Biarkan jika ini konteksnya dosa gitu, biarkan saya yang menanggung dosa, tapi jangan biarkan cinta dua anak ini putus karena mereka tidak tahu apa-apa gitu. Et donc le mari considérait que c'était quelque chose de très grave, et alors que la femme, la femme du mari qui a divorcé, a dit que c'était à elle d'endosser du coup ces péchés-là et pas aux enfants qui n'étaient pas au courant et qui veulent vivre juste leur amour. Iya, jadi Nafis banyak bercerita sampai di sana gitu. Jadi endingnya tuh tidak selesai, tapi membiarkan pembaca menyelesaikannya sendiri dan berpikir tentang endingnya gitu. Et donc Nafis ne terminait pas forcément les histoires sur des fins. En fait, il laissait le choix au spectateur de s'imaginer la suite de l'histoire et ce qui permettait en fait au lecteur de se faire une idée et de se faire sa propre imagination. Iya, dan tadi seperti saya katakan tadi bahwa ini menurut saya selain robohnya cerita pendek robohnya Surau Kami, cerpen ini merupakan cerpen terbaik dari Nafis gitu yang bercerita banyak hal termasuk kosmopolitanisme seperti dikatakan Mbak Ayu, bagaimana tradisi Minangkabau juga termasuk tentang pergulatan orang-orang Islam di Minangkabau menurut saya gitu, tentang konsep dosa tadi. Terima kasih. D'accord, donc malgré que ce soit une histoire assez universelle, en fait ces histoires, on ressentait vraiment le côté bilan à travers ces histoires. Sekarang saya akan mulai membuka sesi tanya jawab untuk audiens. Donc maintenant nous allons commencer la session questions-réponses. Donc allez-y si vous avez des questions. Jadi pertanyaan saya itu, apakah sekarang anak-anak muda masih tertarik dengan cerita-cerita Nafis karena mereka sudah ditulis waktu lama? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui peuvent être encore intéressés par les histoires de Nafis comme c'est quelque chose qui remonte à très longtemps? Vous m'entendez bien? Saya kira ada yang tertarik. Mungkin memang karya-karya Nafis tidak diterbitkan kembali secara massal, tetapi di beberapa sekolah atau di beberapa kelompok ada minat-minat khusus untuk melihat kembali cerita-cerita lama dengan genre khusus. Selain itu, pemerintah juga melakukan perkenalan kembali pada karya-karya Nafis. Donc à l'école, les enfants continuent d'apprendre un peu sur Nafis et le gouvernement aussi met en place des programmes pour apprendre de la littérature de Nafis. Tapi boleh saya tambahkan, pendekatan atau gaya Nafis itu juga dilakukan oleh anak-anak muda. Apakah mereka terpengaruh atau tidak, tetapi pendekatan yang dilakukan Nafis itu berulang pada pendekatan penulis-penulis lain. En fait, le concept de Nafis se reproduit en fait dans les nouvelles écritures des nouveaux écrivains indonésiens. Ada seorang penulis perempuan namanya Feby Indirani yang saya kira melakukan gaya yang mirip dengan Nafis untuk zaman sekarang. Il y a une écrivaine, Feby Indirani, qui elle trouve qu'il y a une similitude avec Nafis dans ses écritures. Il s'agit d'une écrivaine indonésienne. Nah, Feby juga banyak mengkritik fanatisme beragama. Elle fait des critiques sur tout ce qui est le fanatisme religieux. Ya, sama seperti
Nafis, dan salah satu ada dua ceritanya yang dua atau tiga ceritanya pendekatannya mirip dengan Nafis. Yang pertama ada satu cerita lucu tentang seekor babi yang mau masuk Islam. Alors il y a deux histoires particulières qui ressemblent à celle de Anafis. C'est l'histoire d'un cochon qui rentre dans l'islam. Terus ada juga teroris yang mati dan dia berharap bertemu bidadari. Ternyata dia bertemu dengan seorang penjaga surga yang berbahasa Sunda. Et finalement, il y a aussi la deuxième histoire, il s'agit d'un fanatique terroriste qui meurt et qui, au lieu de se retrouver au paradis comme il le souhaitait, en fait, il pouvait vivre au paradis mais avec Di surga, tapi il dia kan berharap dapat istri-istri bidadari itu, tapi ternyata dia ditemukan oleh penjaga surga, seorang perempuan juga, tapi bukan seperti bidadari, melainkan memakai bahasa Sunda. En fait, il s'attendait à avoir plusieurs femmes au paradis et au final, il y a tout ce qui est promis en fait. Et au final, quand il arrive au paradis, il rencontre juste un Soudanais, donc quelqu'un de la région, d'une des régions en Indonésie, et, qui parle du coup Soudanais avec lui. Ya, jadi pendekatannya masih ada yang melakukan di zaman. Donc aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont critiques en Indonésie et qui sont du coup inspirés par Anafis. Oke, saya ingin menambahkan sedikit ya. Karya-karya Nafis saya pikir merepresentasikan banyak persoalan Indonesia ya. Banyak sekali persoalan Indonesia yang direpresentasikan oleh karya-karya Nafis, meskipun dia berangkat dari latar belakang Sumatera Barat. Donc il a énormément impacté en fait l'Indonésie malgré qu'il soit de Sumatra, l'ouest de Sumatra. Iya, dan mungkin hari ini anak-anak muda di Indonesia, pembaca Indonesia mungkin tidak lagi mengetahui, mungkin dia tahu dengan robohnya surau kami gitu, robohnya surau kami dengan satu cerpen robohnya surau kami, tapi dia tidak mengetahui banyak cerpen Nafis yang lain yang merepresentasikan keindonesiaan itu. Donc aujourd'hui peut-être que les jeunes, les lecteurs ne savent pas forcément beaucoup de livres par rapport à Nafis, mais par contre le premier livre, donc La mort des mosquées et la nouvelle vie de la littérature est connu en fait. Iya, tapi saya pikir di tingkat sekolah ya pemerintahan ada upaya untuk memperkenalkan Nafis dan penulis-penulis yang di Indonesia yang menurut saya sangat banyak sekali, sangat beragam sekali latar penceritaannya gitu. Tapi ada usaha-usaha untuk memperkenalkan penulis sezaman dengan Nafis itu kembali pada anak-anak muda atau anak-anak sekolah hari ini. Donc aujourd'hui même à l'école on en apprend, enfin le gouvernement fait le nécessaire pour enseigner des œuvres de Nafis. Okay, next question. Pertama, terima kasih kepada Anda untuk talk show. Tout d'abord merci pour cette conférence, pour votre intervention. Sejak tiga tahun lalu saya belajar sastra Indonesia, justru feminisme di Indonesia. Donc depuis 3 ans j'apprends l'indonésien, la littérature indonésienne, mais surtout le féminisme en Indonésie. Bagaimana representasikan perempuan di dalam sastra Indonesia? Alors comment est représentée la femme au sein de la littérature indonésienne? Itu pertanyaan yang di atas juga tadi ya, ada yang di atas, ada yang bertanya ya.
mewakili mahasiswa dari Pertukaran Mahasiswa. Ingin bertanya, terima kasih sebelumnya sudah menyampaikan terkait karya-karya dari Anafis. Sebelumnya saya belum mengenal sosok beliau. Saya ingin bertanya sih lebih meminta rekomendasi terkait quotes ataupun petikan yang ada di novel yang bisa menginspirasi kami, ataupun ada rekomendasi buku yang bisa kami baca. Terima kasih. Donc déjà je suis un étudiant des champs du Pôle indonésien. Je réponds à votre question concernant des citations qui ont pu être écrites dans ces œuvres. Ya, ataupun rekomendasi buku yang bisa kami baca karena pada saat ini mungkin susah untuk mencari buku fisiknya ataupun segala macamnya. Y a-t-il des livres que vous pouvez nous conseiller de lire aujourd'hui? Terima kasih pertanyaan mengenai sastra feminisme. Nah, sebetulnya Indonesia punya. Merci d'avoir posé des questions sur le féminisme dans la littérature. Sesungguhnya Indonesia punya banyak sekali penulis perempuan dari masa lalu. Tetapi pengajaran sastra di sekolah Indonesia menghilangkan nama-nama penulis perempuan. Donc en fait dans la littérature indonésienne il y a énormément de femmes et qui se sont perdues en fait dans l'enseignement en fait, de la littérature, des noms qui se sont perdus. Karena itu kami generasi muda berusaha untuk memperkenalkan kembali nama-nama penulis perempuan Indonesia dari tahun 1900 sampai sekarang. Donc c'est pour ça que Karena pada masa lalu sekolah itu menghilangkan nama-nama penulis perempuan, maka sekarang ada gerakan baru untuk membaca kembali dan memperkenalkan kembali penulis-penulis perempuan dari tahun 1900-an kepada anak-anak generasi muda. Alors malgré que ces noms se soient perdus dans le temps, aujourd'hui il y a un mouvement pour essayer de refaire réapparaître ces noms qui se sont perdus depuis les années 1900. Saya sendiri punya satu metode untuk mengajarkan karya sastra kepada anak-anak, dan saya biasanya mulai dari Kartini. Kartini itu memang bukan penulis novel, bukan penulis puisi, tapi dia seorang penulis yang bagus. Dia menulis surat-surat mengenai keinginannya untuk menjadi merdeka. Donc il y a notamment une écrivaine qui aide beaucoup à enseigner en fait cette partie-là du féminisme indonésien dans la littérature. Il s'agit de Kartini, qui est une très grande écrivaine indonésienne, mais qui a beaucoup écrit en fait de lettres pour l'indépendance, c'était à l'époque coloniale. Kartini menulis dari tahun 1889 sampai 1904, kira-kira begitu. Dan dia sudah dengan tajam mengkritik poligami. Donc en fait, elle a écrit dans les années 1800. 89 sampai 1904. From 1898 to 1904. She doesn't live, she didn't live too long. Elle n'a pas vécu longtemps malheureusement. Tapi sebetulnya dari penulis perempuan Indonesia yang pertama itu sebetulnya sudah sangat kritis, sudah sangat feminis, mengkritik fanatisme agama, mengkritik poligami, mengkritik hipokrisi, feodalisme dan lain-lain. Donc elle a énormément critiqué le colonialisme, le fanatisme religieux et énormément de problèmes sociaux à cette époque-là. Donc ça a été une figure assez importante en Indonésie. Tapi ketika saya belajar, nama-nama ini tidak saya kenal. Mais quand elle a commencé à apprendre sur la littérature, ce nom-là, elle ne le connaissait pas du tout. Misalnya, di tahun 60-an itu banyak sekali penulis perempuan yang sangat kritis, sangat feminis. Tapi memang kebanyakan mereka berafiliasi pada Partai Komunis.
Donc énormément en fait d'écrivaines ont écrit en Indonésie, mais elles étaient directement affiliées au communisme, ce qui était quelque chose de grave à l'époque en Indonésie. Karena itu ketika Indonesia di bawah rezim militer Soeharto yang didukung oleh Amerika Serikat, nama-nama penulis perempuan ini dihilangkan. Donc durant en fait le régime de Suharto, qui était un président indonésien, c'était assez dur en fait. Et ils avaient été soutenus par les Américains et c'était difficile du coup pour la littérature, pour les femmes dans la littérature indonésienne. Jadi sekarang sudah ada gerakan baru untuk menerbitkan kembali buku-buku mereka, memperkenalkan kembali buku-buku penulis perempuan itu untuk generasi baru. Et donc aujourd'hui, il y a de nouvelles initiatives pour faire connaître ces noms-là qui ont disparu à cette époque. Berikutnya, quotes tadi ya. Kalau buku-buku Nafis sekarang untuk cerita pendek lengkapnya, antologi cerita pendek lengkapnya sudah diterbitkan kembali penerbit di Indonesia gitu. Donc aujourd'hui, les œuvres de Nafis sont de retour. Oke. Mungkin kalau untuk quotes saya pikir nanti teman-teman bisa oke, mungkin nanti teman-teman bisa baca di perpustakaan nanti karena nanti ada buku yang akan diberikan ke perpustakaan La Rochelle. Peut-être que plus tard vous pourrez lire certaines œuvres grâce à des livres qui ont été apportés et qui vont être donnés à la médiathèque. Donc vous pourrez lire à la médiathèque de La Rochelle. Tapi saya ingin memberikan sedikit quotes ya tentang cerpen robohnya surau kami gitu. Mais je vais vous donner quelques citations de certaines scènes. Ini juga menurut saya ini sangat mengkritisi Indonesia gitu. Jadi orang yang saleh itu apa istilahnya tuh? Orang yang saleh masuk ke neraka. Alors une personne pieuse rentre en enfer. Mereka bersama-sama berdemo kepada Tuhan gitu. Alors ils font des manifestations à l'encontre de Dieu dans l'enfer. Mereka bertanya, kenapa kami yang pekerjaan kami adalah sembahyang, berdoa kepadamu, kenapa setiap hari gitu, kenapa kami masuk ke dalam neraka gitu. Parce que nous avons prié pour toi tous les jours, donc comment se fait-il que nous nous retrouvions ici? Jadi Tuhan bertanya kepada mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Donc il en répond. Kalian tinggal di mana, kata Tuhan? Où c'est que vous avez habité à cette Mereka menjawab, kami adalah umatmu yang tinggal di Indonesia. Donc nous avons été des servants qui vivions en Indonésie. Tuhan menjawab, oh, kalian tinggal di tempat yang subur itu. Oh, donc vous avez habité dans cette région-là. Tanahnya yang kaya raya, penuh dengan logam, minyak dan berbagai bahan tambang lainnya, kata Tuhan. Donc vous étiez sur un territoire où il y avait énormément de minyak et de ressources. Oke, mungkin singkatnya gitu. Kenapa dia dimasukkan ke neraka, kata Tuhan? Kalian tinggal di Indonesia yang sangat kaya sekali gitu, tapi kalian tidak memperdulikan orang-orang di sekitar lingkungan kalian gitu. Parce que vous avez vécu dans un pays qui était riche et que vous n'avez pas fait profiter en fait des gens de la population qui était riche. Benar, kalian selalu berhubungan dengan yang di atas, tapi kalian tidak berhubungan dengan saudara-saudara yang di sekitar, tidak memperdulikan saudara-saudara yang sekitar kalian. Maka karena itulah kalian dimasukkan ke dalam neraka, kata Tuhan. Vous avez eu un lien entre vous et Dieu, mais il n'y a pas eu de lien entre vous et vos frères. Mungkin itu saja ya. Bisa dibaca nanti ininya di perpustakaan. Et vous pourrez lire tout ça du coup dans ces livres qui ont été apportés aujourd'hui.
Ada pertanyaan berikutnya? Y a-t-il d'autres questions? Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya. Saya izin bertanya, kita semua tahu kalau Nafis itu karya-karyanya seperti yang tadi udah disampaikan oleh Kak Esha, karya-karya itu banyak membubuhkan nuansa Minangkabau. Dan saya sebagai orang Jawa, setahu saya Minang itu memang kuat dengan Islam. Dan setahu saya juga, sependek pengetahuan saya, beberapa karya Nafis memang banyak membubuhkan nuansa Islam di dalam karya-karyanya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Dharma Yutami dan Mbak Syasha adalah, menurut Mbak dan Mbak Syasha, apakah Islam Nafis ini memang ingin memperkenalkan Islam dalam karyanya, atau Islam ini hanya digunakan sebagai medium untuk kita para pembaca dapat menafsirkan hal-hal lain melalui kultur Islam ini gitu. Jadi apakah memang secara leksikal memperkenalkan Islam atau hanya sebagai medium saja? Terima kasih. Alors, est-ce que, parce qu'elle connaît beaucoup, enfin, elle connaît Anafis en tant qu'écrivain de Minangkabau, mais est-ce que Anafis voulait faire la promotion du coup de l'islam, de la religion, ou alors plus de tout ce qui l'entoure? Saya tidak bisa menjawab atas nama Nafis, tetapi saya bisa menceritakan sesuatu yang lain. Je vais vous parler d'autre chose, de quelque chose en rapport avec Nafis, mais quelque chose de différent. Pardon. Beberapa waktu yang lalu saya membuat festival sastra Arab. J'ai participé à un festival de la littérature arabe il y a quelques temps de ça. Kita tahu Arab dan Islam tidak bisa terlalu tidak sama, tapi berhubungan erat. Tetapi waktu itu kami memilih kata Arab karena sebenarnya begini, Islam menjadi bagian utama dari Arab dan Arab menjadi bagian utama dari Islam. Tetapi kalau kita berbicara mengenai sastra Islam atau sastra Arab, bukan berarti kita berdakwah. Jadi misalnya kita berbicara mengenai sastra Arab atau Islam, tidak berarti harus Islami dalam arti dia sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Tetapi Islam adalah suatu kekhasan kekayaan di mana kita hidup dan kita bisa menulis tanpa harus selalu mengkonfirmasi kaidah atau akidah. I think we have to make a differentiation between when talking about religion. In Indonesian, we use the two terms, like as for example in Islam, whether we treat Islam as Islamist, yeah, and Islam as not only a religion, but it's also the whole culture, the whole richness, and including in it is the paradox, the dilemma. But this is, I think, the Islam as a culture is a place that a writer, an author, and an artist can work with, because he or she will have the freedom, not the freedom to use this as, I don't like to say it's medium. It's a richness. So, because this is the context, the artist can use it. But if we berdakwah, we teach, because if we treat Islam as a law, yeah, legal system or certain values that you have to teach to others, I have to say this is not a very interesting approach. This is the approach of the religious people. But artists, they should have a freedom. And I think this is what is interesting about Nafis is that I don't know
I think what is interesting about Nafis and other writers is that they use all the kekayaannya, the richness, the wealth of this culture. Ada pertanyaan berikutnya? Baik, barangkali sudah. Mungkin untuk penutup saya akan meminta kedua penulis ini untuk menyampaikan rekomendasi 3 penulis kepada teman-teman di sini untuk mengenal sastra Indonesia lebih lanjut. Donc nous allons conclure cette conférence et je vais demander à deux conférenciers du coup de donner trois écrivains qui peuvent me conseiller de lire. Ya, yang pertama mungkin di sebelah saya. Rekomendasi saya adalah karena bukunya bisa dibaca di perpustakaan nanti. Yang kedua mungkin yang mudah dicari mungkin ya di Paris mungkin ada Eka Kurniawan dan apa lagi yang saya dan yang ketiga itu Pramudia Anantatur, mungkin itu yang mudah dicari untuk mulai masuk ke dalam sastra Indonesia menurut saya gitu itu. Le dernier écrivain du coup qui l'a fait rentrer dans la littérature indonésienne personnellement. Well, I know that if you ask for recommendation, then in what language? Yeah, in what language that is ready? I think if in English there are a few numbers like one Pramudia, Siddhartha and Eka Kurniawan. I think also in Parmadita and myself. But it really depends on what is your interest. I mean, books are various, and Indonesia is also a very fast country. I mean, what aspect you want to know about Indonesia? If you ask about 3 female writers, for example, what I would say Kartini, and then in the middle probably Anandini, and then you can have a recent like maybe Indirani. So it really, I think to have 3 names, you have to decide first what aspect you want to know. But definitely, Kartini you have to know, Pramudia Anantatur you have to know, and another is your choice. Kita sekarang telah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Universitas La Rochelle atas sambutan positifnya untuk diskusi hari ini. On va continuer du coup la session et je tiens à remercier l'Université de La Rochelle de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci. Selamat sore semuanya. Saya sangat merasa senang dapat bertemu dengan semuanya di sini. Pertama kali saya ingin memperkenalkan diri. Kami adalah delegasi dari Kementerian Pendidikan di Indonesia. Khususnya dari Badan Bahasa. Kami berada di Perancis untuk menyelenggarakan peringatan 100 tahun Nafis. Peringatan ini merupakan salah satu agenda UNESCO. Kami senang melakukan perjalanan ke sini dari Paris. Di Paris kami tidak melihat matahari.
Tapi di sini kami melihat matahari dan langit biru. Alors qu'aujourd'hui, à La Rochelle, il faut voir le soleil et la Kami merayakan peringatan A.A. Nafis di seluruh Indonesia. Nous célébrons les 100 ans d'Anafis tout autour de l'Indonésie dan juga di Prancis. et aussi en France. Di Prancis kami melakukan peringatan di UNESCO dan La Rochelle. Donc nous célébrons ça du coup à l'UNESCO en France et à La Rochelle. Kami berterima kasih Nous souhaitons vous remercier kepada Universitas La Rochelle yang telah menyediakan kesempatan bagi kami untuk merayakan A.A. Nafis di sini. et donc tenons à remercier l'Université de La Rochelle de permettre de célébrer du coup ce centenaire important. Dan kebetulan bersamaan dengan Pekan Indonesia. Et tous ensemble du coup à célébrer ça. Semoga Bapak Ibu semuanya menikmati apa yang tadi disajikan. Nous espérons qu'aujourd'hui vous avez vraiment aimé ce qui s'est déroulé dans la conférence. Dan buku-buku yang tadi disebutkan oleh Pak Esa itu akan kami bagikan di luar. Et donc les livres dont on a entendu parler lors de cette conférence seront distribués devant l'amphithéâtre. Dan sampai jumpa pada jamuan setelah ini. Et merci et à la prochaine. Terima kasih. Merci.